Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and very good afternoon. Selamat tengah hari buat anak-anak tiga amin. Jadi hari kita sambung pembelajaran kita semalam tentang struktur matahari. Baik, kalau kita perhatikan dekat sini, gambar rajah yang saya tunjukkan pada kamu sekarang ni adalah gambar rajah struktur matahari itu sendiri. Okey, semalam kita dah bincangkan ada berapa lapisan. Dia ada 6 struktur yang penting yang perlu diketahui. 3 dekat luar, 3 dekat dalam, 3 dekat teras, 3 dekat lapisan atmosfera matahari itu sendiri. Okey, kita tengok dulu gambar ni. Okey, kalau kamu perasan, dia dekat luar, paling luar sekali ni, dia macam nampak macam api ni, dia macam apa kita panggil marak-marak ni. Okey, ini kita panggil dia bahagian korona, iaitu bahagian lapisan yang paling luar sekali dekat atmosfera matahari. So ini lapisan corona ni bukan coronavirus tau. Lapisan corona ni macam spike-spike yang ada dekat bahagian paling luar, itu maksud corona. Dia bahagian paling luar yang membentuk bulatan cahaya berwarna putih dan juga warna macam cerah-cerah kemerahan sikit. Suhu ni lebih kurang dalam 1.5 juta darjah Celsius. Masih lagi panas. Baik, kita pergi kepada struktur yang lebih detail, lapisan kedua. Baik. Okey, tadi kita tengok pada bahagian korona. Kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu bahagian kromosfer ataupun kromosfera yang berwarna kuning sikit ni. Yang kita tengah tu warna oranye, warna kuning ni. Okey, bahagian kromosfera adalah lapisan yang berwarna merah terang. Okey, dia mempunyai suhu di antara sekitar 10,000 darjah Celsius hingga 500,000 darjah Celsius. Sangat tinggi juga, tapi tak setinggi bahagian korona tu tadi. Okey, kenapa nanti kita akan tengok kejap lagi. Okey, bahagian korona dengan bahagian kromosfer kita tak dapat lihat dengan mata kasar. Kita hanya dapat lihat dengan mata kasar, bukan mata kasar lah, kita dapat melihat dengan menggunakan teleskop pada waktu gerhana. Pada waktu gerhana matahari kita boleh lihat keadaan yang mana kewujudan korona dengan kehadiran kromosfer tu. Okey, kita pergi kepada lapisan yang dalam sikit, iaitu lapisan fotosfer. Lapisan fotosfer ni lah kawasan di mana cahaya yang berwarna kuning yang menyampaikan cahaya matahari kepada bumi. Yang kita tengok dekat atas langit, yang kita nampak matahari, itu adalah cahaya daripada lapisan fotosfera atau fotosfer dengan suhu lebih kurang 6,000 darjah Celsius. Lapisan fotosfera. Baik, kita pergi kepada 3 lapisan yang dalam. Okey, lapisan dalam yang kita panggil dia sebagai teras ataupun core inside the sun. Bahagian paling dalam sekali kita ada teras ataupun kita dalam bahasa Inggeris core. Kemudian kita ada radiation zone ataupun kita panggil zon radiasi, dan kita ada convection zone ataupun zon perolakan. So suhu di antara suhu yang ada dalam teras ni adalah lebih kurang dalam sekitar 15 juta degree Celsius, 15 million degree Celsius. Sangat panas sebab di dalamnya berlakunya tindak balas nuklear ataupun kita panggilnya nuclear fission untuk menghasilkan tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Di samping tenaga cahaya dan juga tenaga haba, berlaku juga emission of radiation. Contohnya sinar gamma rays dan juga UV serta juga X-ray. Ada emission of radiation juga berlaku pada tindak balas pemecahan nukleus di matahari. Kenapa berlakunya tindak balas pemecahan nukleus? Kerana kamu kena tahu komponen utama yang ada pada cahaya matahari adalah gas hidrogen dan gas helium. Gas hidrogen 70%, 70%, manakala gas helium around 20% something. Jadi akan sentiasa berlaku proses nuclear fission di matahari. Baik, apa fenomena yang akan berlaku di matahari? Okey, kamu kena tahu. Okey, kita patah balik dekat gambar utama tadi. Okey, sebelum tu saya tunjukkan. Ini waktu gerhana. Kita boleh nampak korona di bahagian tepi-tepi ni. Inilah bahagian korona. Okey, begitu juga dengan gerhana matahari yang ini. Kita boleh nampak bahagian Allahumma salli kromosfer. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama tadi, gambar rajah yang pertama. Okey, kita nampak gambar ni statik, tapi tidak sebenarnya. Ada berlaku banyak letusan-letusan kecil maupun letusan-letusan besar yang akan menghasilkan haba dan juga radiation. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, dekat bahagian korona ni, ada bahagian warna kuning macam api keluar-keluar ni kan. Letusan itu dipanggil sebagai solar flare. Solar flare ataupun apa kita panggil bahasa Melayunya, nyalaan suria. Nyalaan suria ni terhasil daripada letusan
nukleus yang berlaku, nyalaan suria, letusan gas yang berlaku di bahagian kromosfera. Okey, dia berlaku, dia akan menghasilkan sinar gamma. Letusan ni bukan saja menghasilkan haba, tetapi dia akan memancarkan sinar gamma, X-ray dan juga beberapa partikel-partikel yang bercas seperti proton dan juga elektron. Okey, selain daripada tu kita ada nampak tak kat sini? Kita ada macam api yang marak, lepas tu dia menyambar sampai ke puncak, vroom, keluar macam itu kan. Ini kita panggil dia sebagai solar prominence ataupun semarak suria, ataupun kita panggil puncak nyalaan. Dia sparking yang lebih tinggi. So ini kita panggil dia sebagai sparking, ataupun kita panggil apa tu, apa saya sebut tadi, solar prominence. Okey, saya lupa perkataan tu. Solar prominent. Okey, solar prominent ni dia akan membentuk satu looping. Dia macam ibaratnya lebih tinggi, lepas tu dia turun balik ke bawah. Sangat menarik untuk disaksikan. Tapi dia akan menghasilkan banyak tenaga. Walaupun proses ini berlaku tak sampai pun berapa minit ataupun beberapa jam je, tetapi dia boleh mengganggu sistem cuaca di bumi. Punyalah jauh cahaya matahari tu dengan bumi, tetapi apabila berlakunya solar prominence ataupun fenomena solar prominence ni, nyalaan ataupun semarak suria ni tinggi ni, dia boleh menyebabkan disturbance, gangguan pada cuaca di bumi. Alright. So selain daripada tu, kalau kamu perhatikan dekat bahagian struktur matahari ni ada nyalaan yang warna kuning, ada yang gelap sikit. Okey, itu adalah bahagian granules, dan juga ada juga sunspot ataupun tompok hitam yang berlaku pada cahaya matahari. Apa itu tompok ataupun sunspot, tompok matahari? Ia adalah bintik-bintik hitam yang terdapat pada bahagian fotosfer. Dia mempunyai suhu yang lebih rendah sedikit berbanding bahagian kromosfer. Kromosfer tadi 6000 darjah Celsius. Kalau tompok hitam ni dia bawah daripada 6000 darjah Celsius. Okey, dia merupakan tompok-tompok kecil. Tompok-tompok kecil yang terdapat di bahagian kromosfer. Okey, selain daripada tu kita ada bahagian granul. Bahagian granul ni adalah bahagian berbola-berbola gas. Kita panggil berbola-berbola gas. Kalau kamu perasan dekat sini nampak macam tompok-tompok kan, sebenarnya dia bukanlah tompok-tompok, dia adalah berbola-bola gas yang akan terhasil daripada proses perolakan ataupun proses nuclear fission tadi. Dia sangat panas, lebih kurang suhu je 5800 degree Celsius. Baik, nanti saya akan bagi satu link untuk sedikit task mudah untuk kamu jalankan. Okey, terima kasih.